Assalamualaikum Ustaz. Kalau Ustaz ready boleh teruskanlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau dah ada buku, ya, insya-Allah kita mulalah. Sebab tak ramai lagi ni, ya. Baru dalam 22 orang. Ya, sebab kita punya insya' sekarang agak lewat ni. Ya. Jadi mungkin ada yang baru selesai solat. Ya. Jadi insya-Allah kalau kita bersedia boleh buka muka surat yang ke berapa sekejap ya. Kita tajuk yang terakhir dalam bab ni ya. Muka surat yang 335. Ya betul. 335. Tuan-tuan sila buka. Tuan-tuan yang ada kitab Akhlak Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam terbitan Pustaka Haji Abdul Majid, tuan-tuan boleh beli secara online. Masih ada lagi buku ni insya-Allah. Jadi tajuk kita masih tajuk Aifah ya, Al-Aifah. Apa makna Aifah? Aifah secara umum maknanya menjaga kehormatan diri. Ya, daripada perkara yang boleh memudaratkan ya. Jadi hari ini insya-Allah kita terus saja kepada contoh baginda Nabi ya. Sebab Nabi ni adalah contoh terbaik. Ya, Al-Quran menggunakan istilah uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Uswatun makna contoh, teladan, hasanah yang terbaiklah ya. Jadi ini istilah yang Quran guna. Itu dalam kita panggil ya, dalam surah Al-Ahzab. Ya, dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tu ayat ya bahawasanya Nabi SAW adalah contoh teladan yang terbaik ya bagi umat manusia, dan kita tak boleh tidak ya kena jadikan Nabi sebagai contohlah ya, sebagai ikutan dalam kehidupan kita. 6 ya. Rasulullah SAW adalah teladan utama ya. Jadi Nabi ni kita punya kita panggil ya, kita punya leading role model ya dalam pelaksanaan sifat, semua sifat termasuklah sifat al-ifah ni ya. Baginda selalu menjaga diri ya, maknanya menjaga kehormatan diri, menjaga tangan dan lisannya. Lisan dalam bahasa Arab ya, bahasa Melayu kita panggil lidah lah, daripada perbuatan yang tidak sesuai ya dengan seseorang manusia itu. Dalam masalah menjaga kehormatan diri dan kemuliaan, baginda berada pada tingkat yang tertinggi antara semua manusia. Bukan manusia je, makhluk Allah. Nabi duduk di tempat yang paling tinggi ya. Ranking nombor 1 Nabi lah. Oleh itu baginda menjadi ikutan utama ya. Jadi Nabi menjadi leading role model dalam perilaku akhlak mulia ya. Contoh, kita dah baca tentang adil. Nabi ni seorang yang adil. Adil makna meletakkan sesuatu kena pada tempatnya ya. Jadi kalau kopiah yang ya ada atas kepala ustaz ni, ustaz tak boleh letak di kaki ataupun letak di punggung, tak boleh ya. Kerana ya apabila kita menyebut kopiah ataupun songkok ya, tempatnya adalah di kepala. Walaupun harganya tidak semahal mana ya. Kopiah ni mungkin RM15, RM20. Kalau kasut kita mungkin RM200, RM300 atau lebih. Ya, tapi kita tak boleh letak kasut atas kepala sebab kasut memang tempatnya di kaki. Tak ada orang pakai kasut atas kepala ya. Kopiah dia bukan untuk ditendang, untuk diduduki ya, sebagai tempat duduk, tak duduk di kepala, walaupun harganya lebih murah daripada seluar kita ataupun kasut kita macam tu. Jadi contoh terbaik adil Nabi lah ya. Kemudian amanah, sifat amanah Nabi juga. Menerima ketetapan takdir Allah, Nabi juga yang terbaik. Jadi sebab tu kalau kita nak tahu yang terbaik, kita tengok contoh daripada Nabi ya. Kemudian berani Nabi juga ya. Sebagai contoh ya, mungkin Haji Asy'ari kalau ikut kelas syirah ya, kita akan tahu bahawasanya dalam peperangan ya, apabila travelling, maknanya daripada Madinah menuju ke menuju ke medan perang ya, Nabi akan naik unta lah. Kadang-kadang Nabi naik bersendirian, kadang-kadang bergilir ya, kalau kenderaan tak banyak. Kerana unta digunakan untuk long distance journey. Tapi bila sampai di medan perang ya, adakah Nabi tetap menunggang unta ataupun Nabi tukar kenderaan? Ya, jadi tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan masih ingat,
Bila kita cerita tentang peperangan, Nabi ya dalam peperangan Nabi tidak naik unta ya. Dalam perjalanan menuju medan perang betul. Tapi bila sampai di medan perang ya Nabi akan tukar kenderaan yang sesuai ya. Kerana Nabi seorang yang berani. Ya, jadi apa kenderaan yang Nabi guna dalam perang? Kita try tanya apa ni Haji Asy'ari. Agaknya Nabi naik kenderaan apa Haji dalam peperangan? Kuda ke? Ya, Haji akan jawab kuda dan sebahagian besar tuan-tuan akan jawab kuda. Ya, which is salah lah. Ya, Nabi tak naik kuda tuan-tuan. Nabi tak naik kuda. Ya, dalam perang Nabi naik apa tuan-tuan? Apa ni Datuk Osman? Nabi naik apa? Dalam perang. Datuk Osman, ya ada ke Datuk Osman tu? Ya, silakan. Keldai. Nabi naik keldai tuan-tuan. Ya, kerana keldai adalah binatang berani. Kuda binatang penakut. Ya. Jadi oleh kerana itu Nabi sesuai dengan sifat berani Nabi akan naik keldai. Kerana keldai tak pernah lari daripada medan perang. Kuda dia boleh melompat, dia boleh terkejut, ya. Dia boleh campak orang duduk atas kuda, ya. Sebab tu kita tengok ramai orang jatuh kuda. Ya, kita punya Yang di-Pertuan Agong sebelum ni pun pernah jatuh kuda. Ya, di kelab equestrian dekat Sungai Buloh ni, ya. Superman Christopher Reeve pun ya jatuh kuda, ya, lumpuh kita kata. Dan ramai orang lagi lah, ya, menteri-menteri, ya, dan ramailah orang jatuh kuda. Tapi tak pernah dengar orang jatuh keldai, tak pernah dengar lagi, ya. Kerana keldai dia tak campak orang daripada atas badan dia, kuda yang campak. Okey, ya, itu cerita dia. Maknanya Nabi ya menunggang kenderaan ya sesuai dengan sifat kenderaan tersebut dan sifat Nabi tu. Ya, sebab orang yang naik kuda dia tinggi berada di atas, tapi orang yang naik keldai rendah. Ya, jadi orang yang penakut tak naik keldai, orang yang berani saja. Sesuai dengan sifat Nabi. Dan juga sifat lain termasuklah al-infah ni, ya. Jadi sifat al-infah yang dimiliki oleh Nabi sangat lengkap dan sempurna. Nabi punya sifat tuan-tuan, Nabi ni sempurna sebab Nabi ni insan kamil. Tadi Ustaz sebut Nabi ni uswatun hasanah. Perkataan-perkataan macam tu tuan-tuan kena catat. Uswatun hasanah mana contoh terbaik, ya, the best example. Ya, Nabi ni the leading role model, ya. Itu semua perkataan yang tuan-tuan kena guna sebab bila kita bercakap kita kena guna perkataan tu. Bila kita menulis kita kena guna istilah tu. Kemudian Nabi ni ya orang yang sifat ya sesuatu sifat kemuliaan tu lengkap. Pasal Nabi insanun kamil, ya. Apa makna insan kamil? Mr. Perfect. Nabi lah Mr. Perfect tuan-tuan. Ya. Jadi baginda selalu menghindar diri daripada perbuatan tercela, ya. Dalam akhlak ni, dalam buku yang kita belajar ni, sifat terbahagi dua. Ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela. Sifat terpuji kita panggil sifat mahmudah. Tuan-tuan salin, ya, mahmudah. Tuan-tuan dah salin tapi tuan-tuan lupa, ya, salin balik, ya. Sifat terbahagi dua, ada sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, satu lagi sifat mazmumah. Sifat mazmumah adalah sifat-sifat yang tercela. Ya, sifat terpuji apa tadilah, ya, kita dah sebut tadi. Berani, ya, adil, amanah, menerima takdir, qada dan qadar, ya. Tapi kalau sifat tercela, maki hakmun orang, ya, suka apa kita panggil, berdengki, ya, itu semua sifat-sifat yang tercela. Jadi yang kita belajar sekarang ni adalah sifat al-ifah yang merupakan salah satu sifat yang mulia yang ada pada Nabi dan Nabi memilikinya secara sempurna. Ya. Jadi Nabi kita tahu, baginda selalu menghindar diri daripada perbuatan tercela kerana Allah telah melindungi baginda daripada perbuatan tersebut sejak baginda masih kecil lagi, tuan-tuan. Pay attention, ya. Nabi dijaga oleh Allah daripada sifat buruk ni, sifat tercela sejak kecil lagi. Jadi ada orang ingat Nabi ni hanya terjaga sejak jadi Nabi, bukan. Nabi terjaga sejak kecil lagi. Kita akan tengok contoh di bawah ni, ya. Yang di highlight tu, ya, dengan warna hitam tu. Maknanya baginda tidak pernah mempunyai keinginan untuk buat benda tak elok selama hidupnya, ya. Tangan baginda contohnya tidak pernah menyentuh mana-mana wanita yang bukan isteri baginda, yang bukan mahram baginda, yang bukan hamba sahaya baginda, ya. Itu contoh yang paling mudah, ya. Rasulullah bersabda, okey, kita tengok cerita ni. Apa ceritanya? Ini cerita Nabi pernah ada, ya, macam orang muda yang lain, Nabi ada niat, Nabi ada minat, ya, nak hadir satu majlis kerakyat
ada permainan muzik kat situ, ya. Ada gendang yang dipalu, ada serunai, seruling dan sebagainya. Dalam kitab Sirah jilid 1, ya, dalam kelas Moses kita ada sebut dah cerita ni. Tuan-tuan boleh tengok jilid 1, ya, buku warna hijau tu. Ya, kisah di mana Nabi pernah, ya, bercadang untuk melakukan sesuatu perkara yang biasa dibuat oleh orang-orang muda pada zaman tersebut. Ya. Jadi Nabi kata, aku pernah, ya, ada keinginan untuk buat tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Ya, Nabi tak pernah, ya, kecuali 2 kali Nabi kata. Semua ini tidak jadi aku lakukan kerana Allah yang menjaga Nabi. Sebab kalau Nabi buat benda tu walaupun tak salah, tuan-tuan, kerana Nabi belum dilantik menjadi Rasul, tetapi dia akan jadi fitnah. Jadi untuk mengelakkan fitnah itu daripada berlaku, Allah jaga Nabi sejak daripada muda lagi. Sejak daripada kecil lagi. Ya. Setelah itu, aku sama sekali tidak pernah mempunyai keinginan yang jahat sehingga dianugerahkan kepada aku risalah, yakni risalah kenabian. Risalah tu merujuk kepada Nabi dilantik menjadi Rasul lah. Nabi jadi messenger, Nabi jadi prophet. Jadi sebelum Nabi dilantik menjadi prophet, messenger, Nabi tetap, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita panggil sifat irhas, dia panggil irhas. Irhas ni adalah sifat khusus untuk orang yang nanti akan dilantik menjadi Rasul. Tuan-tuan boleh catat irhas. Ya, apa makna irhas? Irhas ni adalah penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum seseorang itu menjadi nabi. Ya, kalau dah jadi nabi, kita kata nabi ni ada mukjizat, ya, ada kelebihan, boleh mengalahkan musuh. Nabi ni ada apa? Ya, kita kata ada dalil an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ya, contoh kita kata keluar air daripada celah-celah jari Nabi ketika Nabi dan para sahabat berada dalam keadaan tak ada air. Ya, sahabat mengadu, ya Rasulullah, air kita dah habis, hanya untuk minum saja, nak wuduk, nak mandi, nak apa tak boleh. Maka Nabi pun minta kirbah. Kirbah tu ialah bekas air yang dibuat daripada apa kita panggil, ya, daripada kulit kambing. Nabi masukkan jari Nabi yang mulia, keluar air daripada celah, ya, jari Nabi. Itu kita panggil dalil an-nubuwah. Jamak bagi dalil, dalail an-nubuwah. Tuan-tuan salin semua benda tu. Pasal kita akan jumpa banyak kali, ya. Tuan-tuan pun dah jumpa, ustaz dah bagi tahu tapi mungkin tuan-tuan lupa. Nanti tuan-tuan duk kata mukjizat, bukan. Mukjizat kalau dia mengalahkan musuh baru mukjizat. Tapi kalau sekadar untuk manfaat, ya, benda luar biasa, benda air tak ada, ya. Tak ada jumpa oasis, tak ada jumpa underground water, tak ada. Jadi macam mana, ya? Sahabat boleh kehausan, ya, boleh mati. Maka keluar sesuatu yang luar biasa, dipanggil dalil an-nubuwah. Dalil makna tanda, an-nubuwah makna kenabian, ya, prophethood. Jadi ada tanda dia, ya, sign of prophethood. Apa dia, tuan-tuan? Keluar air daripada jari-jari Nabi yang mulia. Itu antara, ya, benda-benda luar biasa, ya. Contoh Nabi duduk di padang pasir, kemudian jumpa orang yang bela kambing, ya. Nabi tanya, ada air tak? Dia kata tak ada. Ya, Nabi kata susu kambing pun, ya, kambing pun kering susunya. Maka apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah Nabi minta, ya, anak kambing betina, ya, maknanya kambing dara yang belum disentuh oleh mana-mana kambing jantan. Ya, Nabi usap dia punya kantong susu dan airnya keluar susu. Benda yang luar biasa, itu dalil an-nubuwah juga. Ya, jadi mesti dibezakan antara dalil an-nubuwah dengan mukjizat. Jadi tolong jangan disamakan. Walaupun dua-duanya datang kepada Nabi, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ya, boleh faham, ya? Ada persoalan antara semua tadi? Ustaz dah sebut berapa benda tadi, ya. Berapa benda Ustaz sebut tadi? Kak Mariatun, berapa Ustaz sebut dah kelebihannya daripada Nabi ni sebelum jadi Nabi dan selepas? Ada berapa tadi? Irhas, ya, Ustaz. Okey. Itu dalil an-nubuwah. Mukjizat. Irhas tu bila? Irhas tu khusus sebelum jadi Nabi. Okey. Beza antara dalil an-nubuwah dengan mukjizat? Mukjizat ni untuk mengalahkan musuh. Dalil an-nubuwah ni yang luar biasa tentang Nabi-Nabi untuk membantu umat dia. Ya. Yeah.
Jadi kalau Ustaz tanya Kak Mariatun, Ustaz tak sebut tadi, contoh masa orang kafir Quraisy minta Nabi tunjukkan kehebatan, ya, bukti Nabi sebagai Nabi, maka Nabi kumpulkan mereka pada waktu malam bulan mengambang. Ya, Nabi pun belah bulan, kemudian Nabi cantumkan balik. Itu dalil an-nubuwah ke, irhas ke, mukjizat? Mujizat. Ya, apa sebab? Sebab orang Quraisy nak tunjukkan pada diorang musuh kan. Ya. Apa perkataan yang Kak Mariatun kena guna kat situ? Mujizat. Yalah, betul lah, ya. Apa poin mukjizat tu apa sebenarnya? Mukjizat tu ada ciri apa? Ciri Siapa ya? apa benda yang membezakan mukjizat tu dengan dalil an-nubuwah? Tadi Kak Mariatun dah sebut. Pasal apa? Untuk mengalahkan musuh, Ustaz. Pasal dia ada tujuan mengalahkan musuh. Maknanya kalau tongkat Nabi Musa, ya, tujuan dia untuk tukar jadi ular, ya, makan semua apa kita panggil ular-ular tipu yang dibuat oleh ahli sihir, itu semua mukjizat lah tu, sebab dia mengalahkan. Dia ada ciri mengalahkan, tuan-tuan, ya. Bila dia mengalahkan, maka masuklah dalam kategori mukjizat. Ya, dalil an-nubuwah ni benda-benda lain yang berlaku. Ada banyak benda-benda yang pelik-pelik yang berlaku. Antaranya tadilah, ya, Nabi keluar air daripada celah jari Nabi, ya. Kemudian apa lagi Ustaz sebut tadi, ya, benda-benda yang luar biasa yang berlaku pada Nabi. Ya, keluar susu, ya, daripada kambing dara yang tak sepatutnya ada susu tapi keluar susu. Itu benda pelik lah. Tapi dia bukan untuk mengalahkan musuh, bukan. Ya, tapi kalau Nabi ambil tanah, ya, dalam peperangan, Nabi baling, ya, Nabi ambil segenggam, Nabi baling, ya, dan tanah tu masuk ke dalam mata, dalam telinga, dalam mulut, ya, tentera musuh. Itu mukjizat lah, ya, kerana dia ada ciri-ciri mengalahkan. Jadi jangan lupalah, ya. Jadi irhas kepada Nabi juga, ya, sebelum jadi Nabi. Mukjizat, ya, kita tahu yang mengalahkan. Dalil ataupun dalail an-nubuwah, ya, plural form dia, itu adalah untuk memberikan manfaat, ya, perbantuan kepada umat Islam yang sedang dalam kesusahan, tak ada air, tak ada susu untuk diminum dan sebagainya. Ada satu lagi yang bukan untuk Nabi dan Rasul, tapi untuk wali-wali Allah, ya, untuk wali Allah. Dia bukan Nabi dan Rasul, tapi sesuatu yang luar biasa, kita kata, ya. Contoh, ya, kita kata Allah buka hijab, ya, Sayyidina Umar melihat tentera yang berada di mana, ya, di Iraq. Sayyidina Umar berada di Madinah, berada di atas mimbar, ya, tapi Allah buka hijab, dia nampak apa yang berlaku di sana. Dia nampak apa yang berlaku di Iraq, ya, dan dia perintah para sahabat di Iraq tu untuk menyelamatkan diri, ya, berlindung naik atas bukit supaya musuh tak dapat kejar mereka. Ya, Allah buka hijab, ya. Sayyidina Umar, dia bukan sahabat Nabi, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Ya, dia tak dapat irhas, dia tak dapat mukjizat, dia tak dapat dalil an-nubuwah, ya. Itu kita panggil apa tu? Datin Lin. Kita panggil apa tu Datin Lin? Kepada wali-wali Allah ni kita panggil apa? Karamah. Ya, apa dia? Karamah. Kita panggil karamah, ya, yang berlaku pada Abu Bakar, ya, para sahabat, ya. Antaranya sahabat yang dibakar hidup-hidup, ya, oleh Nabi palsu tetapi tak terbakar, macam Nabi Allah Ibrahim. Kalau berlaku pada Nabi Ibrahim, itu mukjizat lah, ya, sebab mengalahkan musuh, kan. Tapi kalau kepada sahabat-sahabat Nabi, wali-wali Allah, dia hanya dipanggil karamah saja, ya. Jadi Allah buka hijab ni pada Nabi pun ada dalam peperangan dalam peperangan Mu'tah. Nabi duduk di Madinah, para sahabat berada di Mu'tah, ya, di Jordan. Itu oleh kerana kepada Nabi kita tak panggillah karamah, ya, kita panggil dalil an-nubuwah, ya. Sebab Allah buka pintu, Allah buka hijab, ya. Nabi boleh buat siaran secara langsung. Nabi boleh buat live telecast. Nabi nampak para sahabat, ya, sedang berperang. Itu satu benda yang luar biasa, tapi bukan untuk mengalahkan, bukan. Okey, ya, selesai di situ. Itu kalau Ustaz boleh keluar sikit, ya, tapi untuk bagi tuan-tuan faham, ya, cerita dia tadi. Jadi Nabi sekali lagi, ya, Nabi ada keinginan, ya, Nabi tidak pernah ada keinginan melainkan dua perkara, ya, dua keadaan. Ya, dua kejadian ini adalah pada suatu malam, ya, aku berkata kepada seorang Quraisy. Maknanya Nabi, kita tahu, ya, masa muda Nabi kita panggil mengembala kambing, ambil upah mengembala kambing.
Ya. Jadi Nabi ada kawan sekerja, ada co-worker dia. Jadi Nabi kata boleh tak ya? Boleh tak malam ni kamu tolong jaga kambing aku. Aku akan ikat kambing aku ya. Kemudian yang dia gembala tu ya. Maka setelah aku ikat tolong jaga ya, tolong tengok. Ya, dia tak suruhlah kawan tu tolong gembala taklah ya, tapi tolong jaga. Dan setelah diikat tu ya, sebab kita tahu negara Arab ni kawasan gurun dia tak ada kandang. Dia tak masuk dalam kandang ya. Jadi dia biarkan lepas, tapi ketika ada keperluan dia ikatlah kambing tu. Jadi minta kawan ni tolong tengok dia. Orang tersebut setuju permintaan aku, kata Nabi. Kemudian aku pun melangkah kaki ya, sampai di rumah pertama di Mekah ya. Kerana apa? Kerana mengembala kambing ya di kaki-kaki bukit, di kawasan-kawasan tinggi, sebab di situ ada lumut ya, ada ada rumput-rumput yang boleh dimakan oleh kambing. Kalau di Mekah tak ada apa ya, jadi terpaksa pergi jauh. Jadi kambing tu diikat, ada kawan tengok ya, maka Nabi pun pergi balik ke Mekah. Kemudian aku dengar ada bunyi jamuan perkahwinan ya. Kita tahulah ya, kalau ada perkahwinan dulu, kalau di kampung ustaz ni ada joget lambak dia panggil. Ya, ada muzik, ada kugiran, ada macam-macam ya. Jadi oleh kerana tu ya, maka macam-macam lah orang buat ya. Malam tu malam ada malam berinai ya, perkahwinan, ada majlis, ada makan ya, malam lain makan, siang lain makan. Memang betul-betul jamuan lah ya. Dan ada muzik, ada macam-macam ya. Jadi aku pun bertanya kepada orang di situ, ni ada program apa ni ya, ada apa kita panggil, ada festival apa ni ya, ada seremoni apa ni ya, ada gendang, ada seruling. Mereka menjawab Fulan bin Fulan, seorang lelaki berkahwin dengan Fulanah binti Fulan ya, seorang perempuan. Kemudian aku duduk dan melihat mereka ya. Nabi mula nak tengok. Allah menghilangkan fungsi telinga aku. Fungsi telinga ni untuk dengar, tapi Allah hilangkan fungsi dia ya. Siapa yang hilang fungsi telinga ni tuan-tuan? Dalam Quran ada cerita Allah hilangkan fungsi telinga tak boleh dengar ya. Allah buat dia tak boleh dengar ya. Peristiwa apa tu, siapa tahu ya? Dalam Quran peristiwa apa ya? Kak Nora ini peristiwa apa ya? Telinga tak boleh dengar ya. Jadi Allah apa kita panggil, Allah tidurkanlah ya. Macam Nabi ni, Allah tidurkan Nabi ya. Besok pagi baru bangun ya. Dalam Quran peristiwa macam tu berlaku pada siapa? Al-Kahfi. Kepada Ashabul Kahfi ya. Jangan Al-Kahfi saja. Kalau Al-Kahfi gua itulah. Ashabul Kahfi, penghuni gua kan ya, betul. Jadi 7 orang ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-10 kan ya. Dalam ayat yang ke-11, ayat ke-11 suratul Kahfi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada ya. Setiap kali kita baca suratul Kahfi setiap minggu ya, malam Jumaat, kita akan jumpa ayat 11 ya. Ayat 12, ayat 10 doa ya. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, ayat 10 ya. Sebab tu selalu orang duk baca 1 sampai 10 kan. Orang yang sibuk sangat tak sempat baca 1 sampai 10 paling kurang. Berakhir pada doa rabbana atina min ladunka rahmatan ya. Ayat 11 ya, setelah daripada Ashabul Kahfi baca doa tadi, fadarabna, kata Allah, maka kami hilangkan fungsi telinga mereka. Maknanya telinga tak berfungsi, tak boleh dengar dah. Patutnya telinga boleh dengar, boleh enjoy dengar benda tu ya. Tetapi tak boleh ya. Allah tutup telinga mereka ya. Ala azanihim. Cuma yang Ashabul Kahfi dalam gua lah, tertidur ya, sampai 309 tahun ya. 300 tahun Masihi, 309 tahun Hijrah ya, sebab kalender Hijrah lebih pendek daripada kalender Masihi. Okey ya. Tapi macam Nabi sama ya. Fadarab ya, kita panggil ya, maka darabani ya. Jadi Allah telah menutup ya telinga aku ya, ala uzuni ya, ataupun ala uzunai ya, atas 2 telinga aku sampai Nabi tertidur ya. Jadi Nabi tertidur. Ketika aku bangun, kata Nabi, matahari sudah mulai nampak ya. Maknanya Nabi terjaga esoknya. Kemudian aku datang kepada kawan aku dan dia bertanya ya, malam tadi buat apa, macam mana program malam tadi, okey ke ya, macam itulah
Aku jawab, aku tidak melakukan apa-apa. Kemudian aku memberitahu semua yang terjadi kepadanya. Nabi cuba sekali lagi, ya, muka surat sebelah 336. Pada waktu malam yang lain, aku mengatakan hal yang sama. Maknanya dia plan untuk pergi lagi, ya, Rasulullah, ya. Bila sampai di rumah yang pertama, ada program macam tu juga, maka Allah hilangkan fungsi telinga aku sehingga akhirnya aku tertidur. Ketika bangun, matahari dah terbit. Aku kembali menemui kawan aku dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah mempunyai keinginan jahat sehingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Mana sehinggalah Nabi jadi Nabi. Maksudnya, kalau Nabi nak, ya, apa kita panggil, berseronok-seronok dengan program tu boleh je. Ya, tak salah pun pada Nabi. Nabi belum jadi Nabi dan Rasul. Mana orang muda. Ya, tapi Allah jaga sebab tak mau jadi fitnah nanti. Ya, jadi itu ceritanya tuan-tuan. Sampai peringkat begitu, ya. Maknanya ini benda yang melalaikan, ya, melalaikan, ya, sebab kita tahulah, ya, orang Arab ni bila dia buat majlis memang all out, tuan-tuan, ya, macam orang kampung ustaz jugalah, ya, dululah, sekarang tak macam itulah, ya, jadi maknanya nak bagi tahu tu dia all out dengan campur bau, ya, dengan apa kita panggil, ya, perkara-perkara yang boleh menimbulkan syahwat macam-macam. Ya, tuan-tuan jangan bayangkan simple-simple tak, ya, ni memang betul-betul all out punya program ni. Ya, sehingga Allah nak jaga Nabi dan Allah tidurkan Nabi 2 kali. Selesai, ya. Dan cerita ni tuan-tuan boleh tengok nota kaki nombor 12, ini ada dalam kitab The History of Tabari, ada English translation. Ya, 36 jilid tuan-tuan, besarlah. Ya, tapi cerita ni ada. Ya, itulah, ya, cerita dia. Okey, ada apa soalan? Silakan tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Apa ni berdasar pada cerita ni saja. Kita dah pernah baca dalam kitab sirah, ya, jilid 1. Ya, kita jumpa lagi dalam buku akhlak ni, ya, untuk menjadi dalil bahawasanya Nabi memang dijaga oleh Allah dan sehingga Nabi memiliki sifat ifah yang sempurna. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya. Apa Datuk Hiswani ada soalan? Silakan. Kalau ada. Ya, Datuk Osman ada apa? Kak Mesyitah ada apa? Ada, tak ada? Boleh faham, ya? Tadi Okey. tadi Ya, silakan. yang sifat tercela tadi apa sebut tadi yang terpuji makmudah, sifat tercela tu apa? Mazmumah. Dengan zal. Mazmumah. Mazmumah, ya, mazmumah yang tercela. Mahmudah yang terpuji. Mahmud tu terpuji lah. Mahmudah, ya. Kalau mazmum yang tercela. Sifat tercela tu lawan bagi sifat terpuji lah. Sifat terpuji macam tadilah, Nabi ni adil, Nabi ni, ya. Nabi ni berani, ya. Jarang orang duk sebut Nabi ni berani. Orang duk sebut Nabi ni sopan santun, cakap lembut, ya. Nabi ni very sensitif dengan masalah masalah umat, ya. Bukan tu je, tuan-tuan. Nabi juga seorang yang sangat berani. Ya, buktinya tadi berani Nabi itu sehingga dalam perang Nabi tak naik kuda. Nabi naik keldai. Beberapa kali dalam peperangan disebut Nabi naik keldai. Ya, kerana keldai binatang berani. Sesuailah Nabi yang berani duduk atas dia, tuan-tuan. Okey, ya. Ada lain? Silakan. Ada apa? Haji Mat Syah, ada apa Haji Mat Syah? Sebelum kita continue. Tak ada Ya, Ustaz. apa? Tak ada. Terima kasih. Ya. Okey, seterusnya. Untuk menegaskan pentingnya sifat ifah ini, Rasulullah menyeru kepada umatnya untuk selalu memelihara pandangan. Jadi kita mula dengan memelihara pandangan. Payah ni, tuan-tuan. Ya, sebab kita ada mata. Ya, sebab tu orang buta, ya, dia memang, ya, dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebab dia tak tengok benda tak elok. Ya, macam kita ni selalu tengok benda yang tak elok, sama ada tertengok ataupun sengaja tengok. Jadi contohnya, ya, Islam melarang orang duduk berehat-rehat tepi jalan. Ya, tapi nak buat macam mana? Rumah kita memang tepi jalan. Ya, rumah kita pula double story, ya, ataupun apa kita panggil, ya, 3 tingkat, ya, ataupun duduk apartmen. Ya, memang ada balcony, ya, dengan angin-angin yang sepoi-sepoi bahasa, ya. Jadi sambil minum kopi, ya. Jadi kita pun tengok di tepi jalan. Memang kita kata itu cara kita untuk melepaskan letih kita, contoh. Ya, ada pokok-pokok, ya, tapi di celah-celah pokok tu ada pula, ya, nampak benda-benda yang tak sepatutnya nampak, contohnya. Ya, macam mana tu? Ya. Jadi orang perempuan, ya, kadang-kadang dia nak lalu di tempat tu, orang perempuan yang baik-baik lah.
Dia nak lalu dekat situ, ya. Tapi dia malu kerana ada lelaki ramai duduk tepi. Macam dekat tepi jalan kalau dulu-dululah kat kampung, sekarang tak ada lah. Dulu-dulu ni tepi-tepi, ya. Tepi-tepi jalan ni dekat tembok-tembok tu ada budak-budak main gitar. Ada bersiul bila lalu je, ya. Assalamualaikum Cik Adik. Tak jawab dosa, ya. Macam tu. Dia saja mengusik, ya. Malu orang tu. Kadang-kadang tak nak lalu kat situ, dia ikut jalan lain. Ya, dia tawaf, ya, satu kampung kadang sebab nak lari daripada budak-budak muda yang mengganggu, yang mengurat, ya. Kadang-kadang saja-saja suka, ya, ketat baju, ya, ataupun apa ni, nampak malu sopan santun, macam-macam lah, ya. Tapi yang tadilah, ya, Assalamualaikum tak jawab dosa, atau biasa tuan-tuan, daripada dulu macam tu lah, ya. Lepas tu nanti dia ketawakan, dia macam-macam buat. Jadi ada orang perempuan yang tak nak lalu kawasan tersebut kerana malu dilihat oleh lelaki. Takut aurat dan perhiasan peribadinya dilihat secara tidak sengaja. Dia dah jaga dah tapi takut kerana ada orang lelaki duduk tepi jalan. Namun jika perbuatan berhayat tepi jalan tu tidak dapat ditinggalkan. Macam tadilah, memang rumah dia tepi jalan. Ya, takkan dah ada balkoni tak nak keluar. Ya, jadi paling kurang keluar juga tengok petang ke sebagainya, ada orang lalu lalang macam mana. Ya, jadi boleh, ya, tapi dia jaga akhlak dia. Tahan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, antaranya dengan memelihara pandangan. Dia panggil Raddul Basar, ya, ada dalam surah di bawah tu. Ya, dalam surah An-Nur ayat 30-31, ya, pada ayat yang pada baris yang pertama tu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tuan-tuan boleh highlight kan. Yaghuddu min absarihim, ya, pada ayat yang ke-30 tu, ya, daripada peringkat awal. Okey, kita akan baca ayat tu nanti, ya. Rasulullah bersabda, janganlah kamu duduk berhayat tepi jalan, namun jika kamu tetap duduk juga, mana tak ada pilihan sebab rumah memang tepi jalan, ya. Rumah kita corner lot, ya, rumah kita end lot, duduk di tepi jalan tu memang kita tak ada tempat lain situlah, ya. Nak berjalan jauh tak larat, ya, mungkin kaki dah sakit, lutut dah sakit, tak boleh nak berjalan jauh, ya. Tapi duduklah di balkoni kita tu, ya, anjung rumah kita, sambil minum kopi, baca surat khabar ke apa, tapi sekali-sekali pandang juga ke tepi jalan tu, tengok siapa lalu lalang kan. Jadi kena jagalah, ya. Antaranya ialah memelihara pandangan. Kalau orang bagi salam, jawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kena jawab. Tak boleh diam aje, ya. Kemudian memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Kalau ada orang sesat ke kita kat situ, rumah kita end lot, ya, ada orang sesat, kita tengok berpusing-pusing orang tu, kita pun bagi tahu, ada apa saya boleh bantu, ya, nak pergi cari rumah siapa, ya, kita kena tolonglah. Itulah, ya, tanggungjawab orang yang duduk di pinggir jalan, ya. Jadi itu cerita dia, ya. Kemudian menolong orang yang lemah. Kalau ada orang terjatuh, termasuk lubang apa semua, kita kena tolong. Itu, ya, kalau nak duduk kat tepi jalan, kena penuhi dia punya tanggungjawab. Petunjuk Rasulullah dalam hal ini, ya, memelihara pandangan sebagaimana yang disebut, ya, merupakan lanjutan daripada peraturan Allah. Asal-asalnya yang Nabi sebut tu duduk dalam ayat Quran surah An-Nur. Ya, An-Nur, ya, surah yang ke-24, surah cahaya. Ya, surah An-Nur ni adalah the second suratul Nisa. Ya, tuan-tuan tahu kan dalam Quran ada suratul Nisa cerita tentang hukum hakam yang berkait dengan perempuan. Ya, jadi ada hukum hakam dia. Jadi kalau kita nak tengok sambungan kepada suratul Nisa, tuan-tuan tengok suratul Nur. Suratul Nur ni kita anggap sebagai the second suratul Nisa sebab dia sambung cerita-cerita dalam suratul Nisa. Jadi tuan-tuan boleh catat the second suratul Nur. Okey, baca ayat dia. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, pasal apa Muhammad? Pasal Quran ni dialog antara Allah dengan Rasul. Katakanlah wahai Muhammad lil mukminin kepada orang beriman, yaghuddu, hendaklah mereka menahan, ya, ataupun, ya, kita panggil menundukkan, memalingkan, ya, min absarihim, pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara furuj, ya, daripada perkataan farash. Ya, orang Melayu biasa kalau sebut farash ni kemaluan perempuan lah. Tapi dah dalam bahasa Arab farash dan furuj ni, furuj dia punya plural form dia, dua-dua merujuk pada kemaluan, lelaki perempuan sama sahaja. Ya, jadi bila kita sebut farash bukan perempuan saja, lelaki pun sama. Jadi yang pertama kena tundukkan pandangan, palingkan pandangan, bukan tak boleh tengok boleh, tapi kalau tertengok, nak benda tu tak patut tengok, maka palingkan, tundukkan. Zalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi kamu. Ya, lebih bagus bagi kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha tahu
bima yasnaun. Allah Maha tahu apa yang mereka buat. Jadi walaupun kita duduk seorang tapi Allah tahu. Kemudian Allah kata waqul lil mu'minat, dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang perempuan pula. Tadi orang lelaki. Yaghdudna, hendaklah mereka menundukkan pandangan, memelihara pandangan, min absarihinna. Wa yahfazna, dan hendaklah mereka menjaga furujahunna, kemaluan mereka. Wala yubdina. Orang perempuan ada tambahan. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan, jangan mereka menampakkan apa? Zinatahunna, perhiasan mereka. Jadi orang perempuan pakai perhiasan, orang lelaki tak ada pakai perhiasan. Paling kurang pun pakai jam lah. Kita kata jam tak ada masalah tuan-tuan. Sebab jam tu digunakan untuk tengok waktu. Tapi kalau orang perempuan, jamnya mungkin dibuat daripada emas, daripada perhiasan yang cantik. Kalau orang lelaki tak ada apalah, tujuan dia untuk tengok waktu. Memanglah harga dia mungkin mahal kan. Tapi bukan tujuan dia untuk untuk apa kita panggil, untuk menunjukkan cantik ke apa, tak ada, biasa je. Kadang-kadang kita tengok jam yang mahal lagi tak cantik tuan-tuan. Lebih pada jenama saja kita tengok. Orang tengok apa jam tak bagus ni, sebenarnya jam tu bagus. Bila tengok dia kata ni jenama mahal ni. Kita bukan nak tunjuk jenama tu. Sebab bila jam tu tak menarik, jadi orang tak berminat. Kalau kita ambil wuduk, kadang-kadang kita tanggalkan jam, letak dekat tepi kolam tu pun, tak ada orang berminat sebab tak cantik. Kecuali orang yang tahu nilai dia. Hanya Jauhari yang mengenal makna nikah. Dia tahu nilai dia. Jauhari maknanya orang yang tahu tentang barang-barang kemas ni. Jadi dia yang tahu. Jadi bila dia tahu, dia tengok, tapi kalau orang biasa, jam biasa-biasa tak cantik pun. Kadang jam yang cantik tu agak murah. Jadi kecuali beberapa orang yang kenal, yang tahu. Tapi orang perempuan memang dia pakai yang memang untuk perhiasan. Dia panggil zinatahunna. Illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir, apa yang biasa nampak. Macam cincin. Cincin tak ada masalah tuan-tuan. Cincin boleh pakailah sebab cincin memang duduk kat jari. Takkan cincin pakai dekat tempat lain pula. Cincin dekat jari. Jadi wajah boleh tunjuk. Melainkan cantik sangat. Menyebabkan bila cantik sangat tu orang terganggu. Orang tak boleh. Imam pun, imam nak angkat takbir, tengok muka perempuan ni dulu. Tengok perempuan ni lawa sangat. Angkat takbir pun kita kata 2-3 kali. Tak khusyuk. Kalau macam tu kena tutuplah muka. Kena pakai niqab, kena pakai purdah. Sebab cantik sangat. Mata dia, pandangan mata dia tu tajam sangat. Menarik sangat. Kalau macam tu kena tutup lah. Tapi kalau biasa-biasa je, tak ada menarik, sehingga orang menjadi khayal dan sebagainya, tak ada masalah. Wajah tak boleh tutup sebab dia menyusahkan. Terutamanya orang yang ada masalah asma ke apa, macam pakai face mask jugalah. Kadang-kadang menyusahkan, sesak nafas dia. Kemudian tapak tangan tak ada masalah. Sebab tu jari, sebab jari duduk di tapak tangan lah. Duduk di tangan kita ni. Tangan dalam bahasa Arab daripada hujung jari sampai pergelangan. Itu tangan. Di sini ni bukan tangan, ni lengan ni. Bahasa Arab panggil sa'idun. Sa'idun ni lain. Sebab tu bila kita ambil wuduk, kita basuh tangan sampai sampai siku. Quran kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kamu dan tangan kamu. Jadi Quran tak berhenti dekat tangan. Quran kata basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Sebab apa? Sebab kalau tangan ni aja sampai gelang, sampai pergelangan tangan. Tapi kalau sampai siku, kita basuh juga lengan ni. Memang kena basuh sampai lengan, sampai siku. Lebihkan sikit tak apa. Sebab siku kita tak ada garis, tak ada sempadan, mana ada border kat situ. Jadi oleh kerana border tu tak nampak, tak obvious, maka kita lebihkan sikit. Supaya sempurna kita punya siku tadi masuk dalam anggota wuduk. Okey, selesai. Wal yadribna, dan hendaklah dia melabuhkan bi khumurihinna. Khumur ni maknanya dia punya tudung dia. Ala juyubihinna, sampai menutup poket dia. Juyub ni maknanya asal makna poket. Tapi bukan makna poket. Tapi poket duduk kat mana? Poket kan duduk kat dada. Biasanya, kalau baju ni poket dia duduk kat dada. Memanglah nanti
Datuk Osman kata, poket saya duduk kat tepi Ustaz sebab saya pakai kurta. Ya. Tapi kurta pun ada poket kat atas juga. Jadi merujuk kepada dada. Disebut poket tapi maksudnya dada. Ya. Jadi itu dia punya apa? Dia punya maksud dia. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan janganlah ya mereka memperlihatkan perhiasan mereka ya selain daripada yang di wajah dan di tangan tadi, illa melainkan li bu'ulatihinna. Bu'ulah ni dalam bahasa Arab maknanya binatang jantan. Lembu jantan. Ya, jadi maksud lembu jantan ni suamilah. Ya, disebut lembu jantan. Ya, sebab apa? Ya, sebab ada makna lain yang nak disebut. Maknanya lelaki ni gagah, lelaki ni kuat, lelaki ni ada keinginan. Jadi oleh kerana itu disebut bu'ul. Ya, bu'ul lah. Tapi maksudnya suami. Jadi nak tunjuk pada suami tak ada masalah. Tunjuklah. Au abaihinna ataupun bapa ya, pada bapa boleh. Ini semua mahram. Au ibu ulatihinna ataupun bapa mertua. Au abnaihinna pada anak lelaki boleh. Au ibu ulatihinna ataupun anak tiri. Ya, sebab bila kita berkahwin, bila seseorang perempuan tu berkahwin dengan seorang lelaki duda yang ada anak, ya, maka bila dia bersama dengan suami dia, maka anak tiri tu jadi mahram dia. Dia tak boleh kahwin dengan anak tiri selama-lamanya. Ya, dan anak tiri itu adalah mahram dia. Ya. Au ikhwanihinna ataupun dia punya adik-beradik lelaki dia. Au bani ikhwatihinna, ikhwanihinna ataupun ya juga kepada anak saudara dia. Jadi seorang ibu saudara dia boleh bersalam dengan anak saudara, maknanya anak abang dia, anak adik lelaki dia ataupun anak adik-beradik perempuan dia boleh. Au bani akhawatihinna, ya. Akhawat maknanya adik-beradik perempuan. Au nisaihinna ataupun kawan-kawan perempuan bolehlah sesama dia, ya. Tetapi kena yang kita kenal dia lah, ya. Yang baik-baiklah, akhlaknya baik. Kalau pada perempuan tu akhlak tak baik, tak payah cerita. Takut nanti kita punya pada tubuh kita ni ada benda-benda yang tak elok, ya, yang cacat dan sebagainya, dia akan cerita pada orang lain, tak nak. Ya, sebab itu jadi isu ya di UM dulu, ya, apabila kita panggil ya dalam asrama satu bilik itu muslim dengan non muslim, ya. Jadi Persatuan Mahasiswa Islam dia bantahlah, ya, ustaz-ustaz ya kita panggil pensyarah-pensyarah di Akademi Islam pun bantah juga, ya. Sebab dia kata bersalahnya tujuan dia untuk bagus, tujuan dia tu bagus. Sebab kalau budak-budak kita panggil Akademi Islam, ya, English kurang, jadi dia duduk satu bilik, ya. Bukan bilik asing-asing, ya, tapi satu pintu lah, ya. Masuk satu apartmen tu ada 2 bilik kan, ya. Jadi dalam bilik itu asing, ya. Tapi bila dia keluar pergi dapur, dia kongsi ruang dapur, ruang belajar, ya, bilik rehat dia, ya, ataupun dia punya tandas bersama tu dia berkongsi. Jadi nampak aurat dia, ya. Tapi tujuan universiti asalnya bagus. Tujuan dia supaya, ya, kalau budak tadi daripada yang buat TESOL, ya, yang Chinese tadi ataupun yang Indian tadi, ya, buat sains politik, public admin sebagainya. So budak budak agama tadi Akademi Islam boleh je belajar English dengan budak tadi, ya, dia boleh practice English, ya, boleh brush up English dia, baguslah. Tujuan dia tu bagus, ya. Tapi masalahnya macam tadilah, ya, orang bukan Islam ni dia tak ada dosa pahala. Ya, dia tak ada sifat amanah macam kita orang Islam. Ya. Sebab itu apabila bersalin, ya, kalau ada doktor pakar perempuan, ya, pergi doktor pakar perempuan. Ya, tak pedulilah Pusat Rawatan Islam ke, ya, KPJ mana-manalah, ya, tak ada halah Pantai Medical Center ke. Kalau ada doktor perempuan muslim, ya, muslimah, ya, pergi. Kalau tak ada doktor muslimah, ya, cari doktor muslim walaupun dia lelaki. Ya, pasal apa tak bagi doktor Cina yang perempuan, ya, sebab doktor Cina, doktor India kita tak tahu, dia tak amanah. Ya, walaupun dia ada kepakaran. Ya, tapi dia tak akan jaga, ya, kita punya aurat tu kita tak tahu. Tapi kalau doktor muslim, contoh kita kata dulu yang popular doktor muslim pakar sakit puan ni siapa? Siapa perempuan? Doktor siapa nama dia tu? Datuk doktor siapa? Hamid Arsyad. Dr. Hamid Arsyad contoh kan, ya. Jadi dia good muslim, ya. Dia memang of course dia sambut kelahiran, ya, tapi yang kita panggil yang wajar-wajar sajalah, ya. Tak tengok aurat orang, ya, tak cerita apa yang dia tengok pada orang lain. Jadi doktor-doktor muslim yang amanah itu jauh lebih baik
daripada doktor perempuan tapi tak amanah, ya, yang bukan muslim. Itu memang hukum yang dibuat oleh para ulama dah buat macam tu. Bukan negara kita je, di negara Arab, ya, di Amerika, di US sebagainya, ya. Itu kita punya kita panggil Muslim Association, ya. Dia dah come up dengan guideline macam tu. So macam tadilah, ya, balik pada UM tadi macam itulah, ya. Sebab takut dia cerita benda-benda tak elok pada orang lain, ya. Dan dia dedahkan kita punya aurat tu pada orang lain, dia ambil gambar ke apa semua, kita tak tahu. Ya, kita tengah tidur dia masuk bilik ambil gambar, mana kita tahu, ya. Jadi oleh kerana itu maka akhirnya dipertimbangkan balik, ya. Kenalah muslim duduk dengan muslim, ya. Walaupun kita kata ada juga muslim yang jahat, ya, ada juga muslim yang tak patuh pada syarak, memang ada juga, ya. Tapi paling kurang, ya, dia punya probability untuk jadi benda-benda tak elok tu dikurangkan. Kenalah, nak buat macam mana kan, ya. Macam itulah. Melainkan kita duduk di luar negara lah, ya, luar negara, duduk luar negara, ya, kita sewa rumah, ya. Kita tak duduk di dormitory. Duduk dormitory dia bercampur lelaki perempuan, lagi bahayalah. Jadi benda-benda macam tu memang perlu diambil perhatian. So aurat ini, ya, mengajak kita supaya mengambil kira benda-benda ni. Antaranya tadilah, ya, paragraf baris yang ketiga daripada muka surat 337 tu, au nisaihinna, ataupun, ya, perempuan-perempuan kamu, maknanya kenalan-kenalan kamu, ya, yang kita tahu mereka ni amanah tu, tak ada masalah lah. Dia datang rumah kita, boleh tak kita buka tudung? Takkan dalam rumah nak pakai tudung juga, ya. Sebab kawan-kawan yang amanah ni datang, tak ada hal lah. Au ma malakan aimanuhunna, ataupun, ya, hamba-hamba perempuan. Kalau dulu ada hamba, ya, macam contoh Nabi kan, ya. Mak Nabi ada hamba perempuan namanya Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni, ya, akhirnya jadi Nabi punya ya, Nabi punya kita panggil, Nabi punya ibu, ya. Jadi dia yang jaga Nabi, besarkan Nabi setelah daripada Aminah meninggal. Malah, ya, dalam kitab Isabah, Al-Isabah, ya, Ibnu Hajar kata, ya, Nabi sebut Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu adalah ibuku selepas ibuku. Ya, setelah daripada mak Nabi Aminah meninggal, Ummu Aiman lah jadi ibu Nabi. Sebahagian riwayat sebut Ummu Aiman pernah menyusukan Nabi. Ya, tapi dia menyusukan Nabi itu setelah Nabi dewasa. Maknanya Nabi bukan dewasa tu bukanlah mana umur 40 50, bukan. Maknanya Nabi bukan lagi lebih daripada 2 tahun. Ya, jadi dia pernah menyusukan Nabi. Maknanya Nabi pernah minum, ya, air susu dia dengan dengan 5 kali kenyang, ya. Secara umum Nabi menjadi anak susuan dia, ya. Kerana minum susu daripada seseorang perempuan ni bukan mesti pada usia 2 tahun, ya. Selepas daripada itu pun boleh, ya, tak ada masalah, ya, untuk menjadikan dia tu mahram kita. Jadi kita boleh duduk dengan dia, ya, kita bersentuh dengan dia pun tak batal wuduk, ya, dan elak daripada perbuatan dosa, ya. Dan benda tu berlaku kepada Nabi dan juga Ummu Aiman. So bolehlah contoh, ya, awit tabi'ina ghairi ulil irbah, ya. Ini susah sikitlah, ya, susah nak tahu, ya. Ni orang lelaki yang sampai satu tahap mereka ni tidak ada keinginan terhadap wanita, ya. Jadi kalau orang dulu, ya, dia ada hamba-hamba ataupun pengawal-pengawal yang sudah dikasih, ya, maknanya mereka ni sudah dipotong kemaluan dia, ya. Jadi mereka ni menjaga orang-orang perempuan, ya, dan dia tak boleh buat apalah, ya, pasal dia punya kita panggil, ya, dia punya alat kelamin sudah dipotong, ya. Ini berlaku dalam masyarakat Byzantine Empire, Persian, ya, kita panggil, ya, masyarakat Cina, India dan sebagainya memang berlaku. Masyarakat Arab pun berlaku juga, ya. Jadi kalau mereka itu dia tak boleh buat apalah, ya, sebab kemaluan dia dah tak ada, ya, dan sudah kita panggil, ya, sudah dinafikan hak dia. Maknanya tak boleh lagi dah. Dia tak boleh berkahwin. Ya, memang kerja dia tu sebagai pengawal, ya. Jadi ke mana perempuan tu pergi, dia akan kalau ini sebahagian kata termasuk, ya, kita tak tahu hakikatnya, tak tahu sebab zaman kita tak ada macam tu. Saya tak tahu, ya. Ini hanya kita baca melalui kitab tafsir, ya, melalui kitab sirah saja. Minar rijal daripada kalangan lelaki. Yang pasti dia lelaki. Di sini terjemahan dia kalau kita tengok, pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita ataupun anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ni budak-budak kecil lah,
Ya, yang belum sampai umur akil balik lagi. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya keizinan tadi. Dia boleh lah, ya, dia boleh tanggal tudung, ya. Dia tak payah pakai tutup habis tadilah, ya. Sebab apa? Sebab mereka ni dianggap sebagai mahram ataupun orang yang tidak ada keinginan, ya, seksual sebagai contoh. Kemudian apa lagi, ya? Yang lam yazharu ala auratin nisa, ya, yang mereka ni tidak faham tentang aurat perempuan ni tadi, budak-budak tadi. Maka Allah kata wala yadribna bi arjulihinna. Begitu juga orang perempuan yang pakai gelang kaki. Gelang kaki tak payah tunjuk. Ya, tapi dia nak bagi tahu orang lain bahawa dia pakai gelang kaki, dia hentak kaki dia. Ya, orang pun dengar. Ya, jadi tujuan dia liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Tujuan dia adalah untuk supaya orang tahu, oh pakai gelang kaki punya, ya, pakai jenis ni. Ya, wa tubu ilallahi jami'an, dan hendaklah kamu bertaubat kepada Allah semuanya. Ya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihu. Mudah-mudahan kamu akan berjaya, beruntung. Ya, jadi ayat ni panjanglah tuan-tuan. Walaupun dua ayat 30 dan 31, ya, tetapi makna-makna dia tu panjang, ya. Golongan yang menjadi mahram kita, ya, bapa mertua, ya, kemudian suami kita, anak kita dengan suami, ya, itu sudah tentulah, dan juga anak saudara kita, ya, anak abang kita, anak kakak kita, ya, ataupun anak tiri kita, ya, yang bapa dia kita dah jadikan suami kita. Jadi semua ni adalah mahram, tu bolehlah, tak ada masalah. Ya, kecuali, ya, ada pengecualian. Mana kita kata oh budak-budak ni tak boleh, ya. Kadang-kadang memang kita kata tak ada masalah sebenarnya, ya. Sepatutnya supposedly memang tak ada masalah, tapi kadang-kadang, ya, ada budak-budak ni yang kalau kita khuatir, ya, boleh menimbulkan syahwat ke seksual keinginan dia, ya tuan-tuan, yang tu kena tutup jugalah mana-mana yang patut. Itu kita sendiri kena buat pertimbangan. Ya, tapi secara umum tak ada masalah. Yang dimaksud dengan perkataan zina, ya, dalam ayat di atas adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk berhias apa saja. Ya, seperti pakaian, ya. Lahiriahnya seperti pakaian, tidak dilarang memperlihatkan kepada orang lain apabila masih dalam batas-batas yang dibolehkan. Adapun perhiasan seperti gelang tangan, ya, dan gelang kaki pasti, ya. Apa sajalah, ya, anting-anting tidak boleh diperlihat kepada orang lain. Ya, mana yang bukan mahram tak boleh. Jika kita teliti dan perhatikan, yang disebut dalam ayat di atas adalah perhiasan, bukan tempat di mana perhiasan itu berada. Ya, hal ini dimaksudkan untuk memberi penekanan akan pentingnya menutup aurat secara rapat. Memanglah perempuan ni kena jaga sungguhlah. Ya, kadang-kadang panas, ya. Orang perempuan kadang migraine, ya, dia tak boleh pakai tebal-tebal sangat, ya. Kepala tu terutamanya. Ya, tapi itulah kadang nampak rambut dan sebagainya, tu kena jagalah. Ya, memang beratlah sikit, ya. Tetapi macam tadilah, ya, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala mudah-mudahan. Ya, sebagaimana yang diketahui, perhiasan tersebut adalah dimaksudkan untuk menghias bahagian tubuh tertentu wanita yang tidak boleh dilihat oleh mahramnya, ya. Yang selain mahramnya seperti tangan, betis dan sebagainya lah, tuan-tuan lebih maklum. Di sudut yang lain terdapat juga bahagian tubuh wanita yang boleh diperlihat kepada orang lain, yakni bahagian-bahagian tubuh luar. Ya, yang apabila dipaksa untuk ditutup, maka kaum wanita akan mengalami kesulitan, ya. Macam tapak tangan, tak perlulah pakai sarung tangan, tak perlu. Pakai glove tak perlu, kita kata, ya. Kemudian wajah tak perlu tutup sampai nampak mata saja, macam kita kata di Afghanistan tu pakai burqa, bukan macam tu, ya. Telapak kaki tak payah, ya, kalau duduk di rumah kita kata, ya, sebab nak ke dapur, nak masuk toilet, ya, kemudian di dapur sinki apa semua tu, lecak air apa semua sebagainya, ya, iaitu kalau di rumah, ya, stokin tak payah pakai, ya. Pakai apa kita panggil, pakai slipper, pakai tu pun boleh, tak ada masalah. Itu terserahlah tuan-tuan, ikut pada kebijaksanaan kita. Tapi Islam tak adalah menekan sampai macam tu, ya. Kemudian apa lagi, ya, kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan muka, apabila ditutup maka wanita akan mengalami kesulitan, ya, masa berjalan, ya, menjadi saksi atau dalam persidangan. Sebab tu dalam exam di universiti, ya, walaupun dia pakai purdah, masa ambil exam dia tak boleh tutup muka. Kena buka, ya, kena letak IC sebelah. Ya, kalau dia student antarabangsa, kena letak pasport dia. Kita nak tengok, make sure orang yang sama. Ya, sebab berlaku, ya, dalam exam matematik ke sains, ya, yang datang exam sebab budak tu pakai purdah,
Yang datang jawab exam bukan dia, orang lain. Abang dia datang tolong jawab exam, ya. Jadi untuk mengelak benda ni daripada berlaku, maka kena tunjuk muka lah, tak boleh tidak lah. Okey, ya. Ada apa tuan-tuan? Ada banyak ni benda ni, ya. Jadi kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa tambahan tuan-tuan mungkin dapat daripada tempat lain, daripada ustaz-ustaz lain, sila boleh share. Ya, ada apa? Kak Suharti ada apa Kak Suharti? Ya, Kak Suharti dah sihat ke? Alhamdulillah dah much better Ustaz. Thank you. Alhamdulillah. Ya. Tak ada soalan Ustaz, ni dah kita dah bincang banyak kali dah kan Ustaz. Betul. InsyaAllah. Okey ya. Jadi kita teruskan saja tuan-tuan ya. Yang ni understood sebenarnya. Banyak kali dah sebut betul ya. Okey, jadi kita terus saja, kita lompat saja ya ke bawah tu ya. 338 bawah sekali. Rasulullah selalu menjaga kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Kita fokus pada ni pula ya. Tadi banyak pakaian ya. Meskipun sedang dalam keadaan marah atau terhadap musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Kita tengok contoh ya. Berlaku pada Abu Bakar tuan-tuan. Ya. Selepas daripada peristiwa Fatahu Makkah, pembukaan kota Mekah yang berlaku tahun 8 Hijrah. Maknanya 8 tahun selepas Nabi hijrah ke Madinah berlaku peristiwa ni. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan 2 orang putera ya, anak lelaki Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As ni kafir. Ya. Jadi ya, mereka pergi ke Taif, bandar Taif. Taif ni duduk di tenggara ya, south apa kita panggil ya, southwest. Ya, di tenggara Mekah ya, dia lebih kurang 94 km ya. Di tengah perjalanan Abu Bakar lalu satu kubur. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya, kubur siapa ni? Ya, Abu Bakar tak tahu. Ya, maka ada orang jawab, dia kata ni kubur Sa'id bin Al-As. Ya, kemudian Abu Bakar pun marah, ya, dia kata semoga Allah melaknat penghuni kubur ni. Dia telah memerangi Allah dan Rasul. Memang betul. Sa'id bin Al-As ni beliau ya adalah orang yang lawan Nabi. Ya, dia mati ya, dan dikuburkan di situ. Jadi mendengar ucapan Abu Bakar tadi, kebetulan anak kepada tuan kubur tadi, ya, anak pada Sa'id tadi, ya, Amru nama dia, bukan Amar ya, Amru, tambah U kat belakang, Amru. Ya, Amru dia dah masuk Islam, dia marahlah. Ya, dia mengadu pada Nabi. Dia tak puas hati Abu Bakar cakap macam tu. Ni Abu Bakar ni tuan-tuan, ya, manusia yang terbaik lah, ya, sahabat Nabi yang terbaik. Ya. Wahai Rasul, ini adalah kubur orang yang banyak memberi makan dan banyak menolong orang yang dalam kesusahan. Lebih daripada Abu Quhafah. Abu Quhafah tu bapa Abu Bakar. Bapa Abu Bakar ni buta. Ya, dia orang baik juga, ya, bagi makan juga. Tapi sebab dia buta, kita panggil ada restriction lah. Dia tak ada dah boleh travel ke sana kemari bagi makan orang, tak boleh. Ya, pasal dia buta, ya. Jadi kata Amru, bapa aku ya yang duduk dalam kubur tadi jauh lebih banyak bagi makan orang. Ya, sebab orang Arab ni kita tahu, ya, mereka suka menyediakan makanan untuk orang buat umrah, buat haji, ya, atau orang miskin. Ini memang kebiasaan masyarakat Arab. Abu Bakar pun mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, dia tadi mengatakan hal yang serupa kepadaku. Abu Bakar pun pergi mengadu ke Nabi, ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Amru, cukup wahai Amru, ya. Amru pun mengundurkan diri. Maknanya Nabi dah faham mesej dia tu. Sedangkan Rasulullah mendekati Abu Bakar dan bersabda kepadanya, wahai Abu Bakar, apabila kamu berbicara tentang orang kafir yang dah mati, maka buatlah, gunakan kalimat yang umum. Mana jangan sebut nama tu. Ya, macam kita lah, ya. Tak perlu sebut nama orang tu. Kita kata ada di kampung saya seorang begini-begini, sudahlah. Fulan bin Fulan, sudah. Ya, dulu di masa di sekolah, di universiti, di tempat kerja apa semua adalah seorang ni macam ni, sudahlah. Tak payah sebut nama dia secara khusus. Jika kamu menyebut seseorang secara khusus, maka anak-anak dia yang masuk Islam ataupun anak-anaknya, keluarga yang dengar, tentulah marah. Ya, macam kita lah kan, ya, orang duk kutuk-kutuk kita panggil arwah datuk kita ke, ya, ataupun arwah kita panggil pak saudara dan sebagainya yang dulu nakal, ya, mesti kita terasa hati. Setelah kejadian ini, umat Islam tidak pernah memburukkan seseorang kafir secara khusus. Sebut secara umum sahaja. Jangan mention nama dia, ya. Kemudian pangkat dia, jawatan, tak payah. Ya, sebut secara umum untuk diambil pengajaran. Sudahlah. Rasulullah juga melarang para sahabat mengumpat kaum musyrikin yang terkorban dalam perang Badar.
Ya, yang mati dalam perang Badar ni ramai. Ya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, ada banyak Ubay bin Khalaf dak, ya. Apa ni, siapa lagi, ya? Apa kita panggil Utbah bin Rabi'ah, ya, bapa kepada Hindun. Ada ramai lagi yang mati. Ada 70 semua mati. Ya, jadi Nabi, ya, Nabi larang, jangan umpat mereka. Jangan kamu umpat mereka, apa yang kamu katakan tidak akan berpengaruh lagi bagi mereka. Kalau kita mau umpat dia pun tak ada apa. Pasal dia matilah, ya. Bahkan kamu akan menyakiti hati orang yang masih hidup. Maknanya adik-beradik dia, anak-anak dia yang apa kita panggil, ya, yang dah masuk Islam, maknanya kita memburukkan dia pula, kan tak bagus. Ya, jadi tak bagus benda-benda macam tu. Ya. Jadi ketahuilah kekejian adalah sesuatu yang hina. Jangan. Walaupun dia jahat dulu, ya, cukuplah, matilah dia. Pada masa Rasulullah melalui, ya, kaum Sakif, ni Bani Sakif, tuan-tuan, ya. Kalau kita sebut kaum tu tak nampak sangat, ya, Bani Sakif. Ini satu kabilah Arab yang duduk di Taif tadi. Ya, Bani Sakif tu nama kabilah tu. Ya, tapi lokasi dia Taif. Yang Ustaz sebut di southwest tadi. Ya, Mekah. Lebih kurang 94 km daripada Mekah. Ya, ada seorang sahabat berkata kepadanya, ya Rasulullah, doakanlah, ya, orang-orang Bani Sakif ni supaya mendapat laknat. Ya, kemudian Nabi pun doa. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi, ya Allah bagi hidayahlah kepada kaum Sakif ni, Bani Sakif. Datangkanlah hidayah itu kepada mereka. Ya, kawan tadi suruh laknat, Nabi tak laknat. Nabi doakan kebaikan. Rasulullah juga mengucapkan doa yang sama kepada kaum Dus, ya, ataupun Daus. Ini orang Yaman. Ya, suatu hari ada seorang dari kampung yang diberi nasihat oleh Rasul. Nasihat tersebut ialah bertakwalah kamu kepada Allah. Jika ada seseorang membuka aib, ya, yang memang dia tahu. Maknanya kita dulu ada nakal sikit masa muda. Ya, kemudian orang tahu, ya, orang tu dia buka aib kita. Jangan kamu balas buka aib dia pula. Jangan kita balas. Ya, dia burukkan kita, kita burukkan dia. Tak ada bezalah kita dengan dia. Ya, dosanya akan ditanggung sendiri dan kamu akan mendapat pahala. Mana kalau kita tutup, dia buka aib kita, kita tutup aib dia. Jangan cerita. Ya, walaupun kita kata dia buka aib saya, Ustaz, takkan saya tak boleh buka aib dia? Tak boleh. Ya, dia akan tanggung dosa tersebut, ya, dan Allah akan bagi kita pahala. Dan janganlah sekali-kali kamu mengumpat dia, jangan. Setelah perang Uhud selesai, sebahagian para sahabat meminta Nabi laknat orang Quraisy. Nabi tak laknat. Nabi kata, sesungguhnya aku diutus dengan membawa kasih sayang, rahmat. Ya, aku tidak diutus sebagai tukang laknat, bukan. Ya Allah, ampunilah kaumku, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kerana sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, ni cerita-cerita yang hampir sama, tuan-tuan. Ya, cerita-cerita yang hampir sama. Baginda juga pernah berdoa untuk kebinasan. Tetapi tuan-tuan jangan kata Nabi hanya mendoakan kebaikan saja. Ya, kadang-kadang Nabi mendoakan keburukan juga, ada masanya. Ya, pada masa bila? Ketika orang Quraisy mengepung, ya, kota Madinah. Mereka kita panggil kepung kota Madinah sebab Nabi dan para sahabat buat buat parit. Ya, siapa ingat lagi? Ya, berapa panjang parit yang dibuat? Ya, siapa ingat, tuan-tuan? Ya, berapa panjang parit yang dibuat? Ya, Kak Mai, berapa panjang parit tu? Berapa kilometer? Tuan-tuan dah salin kan banyak kali kan? Ya, berapa kilometer? 3 kilometer, 4 kilometer, berapa kilometer, tuan-tuan? Ya. Datuk Osman, berapa kilometer, Datuk? Datuk Zizul tak nampak, ya. Okey, Kak Mariatun, ya, berapa kilometer? Silakan. 5.6. 5.6 kilometer, tuan-tuan, panjang. Ya, 5.6 kilometer panjang tu, ya. Jadi mereka mereka berhimpun di situ, ya, untuk mengawal Madinah daripada dimasuki oleh tentera musuh. Ya, itu belum tanya berapa dalam dan berapa lebar dia, Datuk Osman? Berapa lebar dia? Sampai kuda kalau lompat pun tak lepas. Berapa lebar dia? Ya, Ustaz. Berapa? 14 kaki. 14 kaki, tuan-tuan. Dalamnya 10 kaki. Ya, jadi sebab tu tak boleh lepas tu. Ya, selamat Madinah. Jadi, ya, Nabi mendoakan kebinasaan. Sebab apa? Ya, sebab mereka mengepung. Ya, jadi apa kita panggil? Ya, mereka nak membinasakan orang-orang Madinah. Jadi ini secara umum, ya, Nabi pernah juga mendoakan kebinasaan. Ya, baginda sebut, ya Allah, Allah yang menurunkan Alkitab. Ya, Allahumma ya munzil Alkitab. Yang sangat cepat pembalasannya. Ya, Allah ni cepat je, tuan-tuan. Kalau nak balas, cepat. Hancurkan musuh-musuh kami. Ya, hancurkan mereka dan
porak-perandakan barisan mereka. Maknanya Nabi juga pernah mendoakan begitu. Ya, Nabi pernah mendoakan seorang lelaki yang Nabi suruh makan tangan kanan, tak nak dia. Dia tak biasa, dia kata aku makan memang tangan kiri. Ya, sebab makan tangan kiri ni kita kata raja-raja zaman tu, ya. Apa ni, di Empire Byzantine, Persian Empire makan dengan tangan kiri. Jadi dia rasa bila makan tangan kiri tu ada pride. Ya, ada kebangsawanan. Maka Nabi doakan keburukan sehingga tangan kanan dia jadi lumpuh dan tak boleh makan dengan tangan kanan sampai bila-bila. Nabi pernah ya doakan. Itu ada hadis dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi pun ada sebut cerita yang sama. Ya, dalam kitab Al-Azkar pun ada juga. Ya. Jadi tu dia punya cerita dia, tuan-tuan. Maknanya Nabi juga pernah mendoakan untuk pengajaran kadang-kadang. Tapi secara umum, ya, Nabi tidak mendoakan keburukan, laknat kepada terutamanya orang yang telah mati. Matilah. Ya, dah selesai dah, tuan-tuan. Ya. Sebab bimbang takut anak-anak dia yang masuk Islam akan terasa hati. Ya. Jadi Nabi tegur. Abu Bakar tadi pun Nabi tegur. Ya, okey, selesai di situ. Kemudian ya bab masalah pembahagian harta ya di bawah tu muka surat 340. Harta rampasan perang tidak halal bagi Nabi kecuali 1/5, 20% saja. Sedangkan bakinya dibahagi kepada kamu, ya. 20% tu pun Nabi bagi balik kepada orang fakir, orang miskin. Ya. Jadi ada cerita Nabi melihat unta yang cantik ya hasil daripada rampasan perang tapi Nabi tak ambil. Ya, walaupun ya Nabi suka ya unta tu. Tapi Nabi tak ambil. Ya, kerana apa? Ya, kerana Nabi merasakan bahawasanya Nabi tak layak untuk menerimanya. Ada keperluan untuk tentera Islam menggunakan unta itu untuk travelling. Baginda pernah diberi wang dinar, kemudian baginda membahagikan kepada masyarakat. Tapi ada tinggal lagi. Ya, ada tinggal dalam 6 dinar. 1 dinar lebih kurang RM1,000, 6 dinar 6,000, banyaklah tuan-tuan. Ya, baki itu Nabi amanahkan, suruh isteri Nabi pegang. Pada malam hari baginda tidak dapat tidur sehingga menjelang waktu pagi. Baginda ambil duit tadi daripada isteri baginda dan Nabi bahagikan. Sekarang Nabi kata aku rasa senang, ya, rasa tenang. Ya, hati Rasul sangat bersih, tangannya tidak pernah digunakan untuk melakukan perbuatan dosa. Ni Nabi. Baginda bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud dan ada 1 dinar yang berada di rumah aku tidak merasa senang dengan itu kecuali apabila 1 dinar itu digunakan untuk keperluan agama. Walaupun duit itu duit yang kita kata layak untuk Nabi pegang. Ya, tapi Nabi tak pegang. Sebab Nabi macam tadilah rasa tak tenang hati. Ya, setelah dibahagi-bahagikan baru rasa tenang. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menjaga kehormatan diri. Satu kita tengok, ya. Al-yadul ulya, tangan yang di atas. Ya, maknanya tangan yang memberi. Ya, khairun lebih baik minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Tangan atas memberi, tangan bawah menerima. Ya, jadi tangan yang di atas tu lebih bagus. Kemudian Nabi sebut lagi, ya, li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. Nabi kata kalau seseorang tu susah, miskin, ya, tapi dia cari kayu api, tak ada kerja dah. Ya, ni dulu punya konteks tuan-tuan, dulu tak ada kilang macam sekarang. Boleh kerja kilang, boleh kerja factory, boleh kerja macam-macam. Ya, dulu tak boleh, ya, terutamanya orang Mekah. Mekah bukan boleh buat pertanian. Ya, kalau orang Madinah boleh buat pertanian lah, ya. Jadi Nabi kata kalau tak ada apa pun nak buat, dia cari kayu, yahtatiba ahadukum, ya, seseorang itu mencari kayu api. Kemudian huzmatan, dia pikul, ya, ala zahrihi, di atas belakangnya. Khairun, lebih baik lahu baginya min an yas'ala ahadan, ya, daripada dia minta pada orang. Dia kata aku tak ada duit lah, minta lah bantuan lah, itulah ni sebagainya. Ya. Sebab bila dia minta pada seseorang fayu'tiyahu, kadang-kadang ada orang bagi. Ya, au yamna'ahu. Tapi kadang-kadang ada orang tak nak bagi, kan malu. Ya, jadi oleh kerana itu dia berusaha sendiri walaupun sikit-sikit tak ada masalah. Yang penting dia berusaha. Ya, jadi kilang tutup, ya, bawa Grab contoh. Walaupun dia engineer. Ya, dia apa kita panggil manufacturing engineer. Ya, tapi kilang tutup, nak buat macam mana PKP? Ya, terpaksa bawa Grab, terpaksa buat tu buat ni, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi jangan sampai yas'ala ahadan, ya, meminta-minta daripada seseorang. Jadi salah satu daripada sifat mulia itu, ya, ifah tu ialah menjaga kehormatan diri. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita ni nampak susah sangat, teruk sangat tuan-tuan. Ya, jangan tunjuk sangat. Kalau orang find out, tu cerita lain. Ya. Nombor 3, Rasulullah bersabda, kaya bukanlah kerana banyaknya harta yang dimiliki. Ya, sebab kaya ni bukan pada harta saja. Ya, tapi kaya yang sebenarnya adalah berlapang jiwa menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah susah tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, ya, mungkin kita tak kaya, ya, mungkin kita tak senang, ya, sangat,
ya, tetapi survive, boleh hidup. Ya, laisal ghina an kasratil arad. Ya, bukanlah kaya itu kerana kaya harta. Walakinnal ghina, akan tetapi kaya itu ghina nafsi. Ya, kaya jiwanya tuan-tuan. Ya, ada orang yang susah ya tetapi tak sampai meminta-minta. Ya, maknanya dia ada dignity tuan-tuan. Ya. Nombor 4, Rasulullah bersabda, sesiapa yang meminta-minta sedangkan dia tidak dalam keadaan fakir. Dia bukanlah susah sangat tapi minta. Ya, maka seakan-akan dia memakan bara api tuan-tuan. Ya, Rasulullah bersabda nombor 5, hendaklah kamu menanamkan sifat qanaah. Qanaah maknanya berpada dengan apa yang ada. Ya, cukuplah. Ya, tapi ini dalam bab harta tuan-tuan ya. Kalau dalam bab ilmu tak boleh. Ilmu nak dapat lagi, cari lagi. Ya, berguru lagi, baca lagi. Ya, hadir kelas lagi. Kalau ilmu cari, ya. Kalau sedekah ya ataupun infak sebaik mungkin. Ya, ada bagi lagi, ya. Kita boleh bagi duit, tak boleh bagi idea, sumbangan idea. Ya, ataupun kita guide dia, ya. Kita ada pengalaman. Ya, kita ada pengalaman, kita ada apa kita panggil, ya. Kita ada track record akademik yang bagus, ya. Kita bagi nasihat kat orang. Itu kat sekolah banyak tuan-tuan, ya. Dia ada kelab kerjaya. Ya, kelab kerjaya ni maknanya kita jemput engineer ke, ya. Apa kita panggil? Tokoh-tokoh akademik ke ataupun orang yang berjaya lah dalam industri, ya. Dalam korporat, ya. Kita jemput dia datang. Ya, untuk bagi talk, ya, untuk bagi guide ya kepada budak-budak, ya, sebab budak-budak ni dia tak tahu, ya, sebab dia belum banyak melihat dunia, ya. Jadi kita panggil orang yang ada pengalaman, minta supaya mereka bagi nasihat, ya. Panggil Haji Hassan contoh, ya. Dia ada pengalaman, ya, ada track record yang baik dalam bidang dalam legal, ya. Minta dia bagi nasihat, guide budak-budak muda ni, ya, nak buat chambering ke, nak buat tu, nak buat ni, ya, dia boleh guide. Nak kerja dengan firma guaman ke, maknanya kena dengar lah. Ya, panggil doktor pakar IJN ataupun SJMC, ya, ataupun Avicenna sebagainya. Ya, bagi pandangan, ya, nak buat bidang kedoktoran ni, ya, nak buat kepakaran yang perlu sekarang dalam bidang apa. Ya, dalam bidang jantung ke, nak jadi kardiologis ke, nak jadi apa. Maknanya kita nak dengar, ya. Dan pelajar-pelajar ni dia tak boleh bayar, ya. Jadi kita punya sumbangan lah. Kita tak bagi duit kepada sekolah, ya, tapi kita bagi khidmat nasihat, ya. Kita bagi guidance pada mereka, terutamanya untuk counselling, ya, untuk kerjaya dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan. Ya, jadi qanaah apa? Qanaah ni kita panggil berpada puas hati dengan apa kita panggil, ya, dengan harta. Ya, jadi maknanya kalau dalam hadis yang sahih Nabi kata, kalau seseorang itu ada dua lembah penuh dengan emas, dah tentu dia akan cari yang ketiga. Laukana bani Adam, ya, wadiyani min zahab. Kalau seorang anak Adam itu ada wadiyani, ada dua lembah penuh dengan emas, labtagha salisan, pasti dia akan cari yang ketiga. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab memang manusia dengan harta ni takkan puas sampai bila. Ya, macam ilmu tak apa tuan-tuan. Ya, dah pandai bidang ni nak cari lagi. Ya, dah belajar surah Al-Kahfi, belajar pula Waqiah, belajar pula Ad-Dukhan, belajar Ar-Rahman, belajar Sajadah, belajar. Itu tak ada masalah. Ilmu tak ada hal, tuan-tuan. Okey, nombor 6. Ada beberapa orang dari kaum Ansar yang meminta sesuatu pada Nabi, baginda memberikan kepada mereka apa yang mereka ingin. Pada waktu lain, orang-orang tersebut meminta kembali kepada baginda. Ya, jadi dan baginda memberikan apa yang mereka inginkan. Sehingga akhirnya baginda kehabisan barang. Tak ada lagi. Kemudian baginda bersabda, aku tidak pernah menyembunyikan harta milik aku kepada kamu. Sesiapa yang bersungguh-sungguh ingin bersifat ifah, maka Allah akan menolongnya. Mana ifah tadi apa? Menjaga kehormatan diri dengan pelbagai cara. Sesiapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapat rasa cukup, Allah akan memberinya rasa cukup dalam hatinya. Ya, sebab itu benda bersifat apa kita panggil tuan-tuan, ya, itu dalaman. Ya, kalau kita letak standard yang tinggi, memang tinggilah. Ya, sesiapa yang sungguh-sungguh ingin bersabar, Allah akan tolong dia menjadi orang yang sabar. Ya, tidak ada anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya. Nombor 7, innallaha yuhibbu abdahul mu'min. Sesungguhnya Allah suka hamba-Nya yang mukmin, al-fakir. Ya, dia mukmin, dia fakir, ya, tetapi al-muta'affif, dia menjaga kehormatan diri, tak minta-minta. Ya, abal iyal, dia berusaha untuk menafkahi keluarganya, ya, walaupun dengan
dengan apa kita panggil membawa tali ya masuk ke hutan mencari kayu api. Dipikul di belakang di belakangnya ya, dijual ya untuk menafkahi keluarga. Itu jauh lebih baik tuan-tuan. Ya, kalau dia mukmin yang kaya yang boleh memberi sumbangan lagi baguslah. Ya, tapi kalau dia miskin sekalipun, dia fakir, bukan miskin, Allah sebut fakir. Fakir ni bawah pada miskin lagi. Tetapi al-muta'affif, dia sangat menjaga kehormatan diri, tak minta pada orang. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai ya orang yang pemalu, penuh kasih sayang, menjaga kehormatan diri. Allah memberi, ya, membenci orang yang cabul mulutnya, suka meminta-minta dan memaksa ketika meminta-minta. Ya, orang dah tolong, nak minta tolong. Takkan ni je, bagilah lebih sikit. Ya, kadang-kadang macam tu. Ya, kita nak bagi, ya. Orang tu nak bagi RM10, dia kata takkanlah RM10, cik. Ya, paling kurang pun 50 dia minta pula. Ya, sedangkan kita nak bagi yang banyak tu, ya. Jadi kadang-kadang ada orang macam tu. Nombor 9, seseorang dari kampung datang menghadap Rasulullah, minta nasihat. Ya Rasulullah, berilah ya aku mauizah yang ringkas. Mauizah makna nasihat. Ya, iza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Ya, Nabi kata kalau nak dengar nasihat, Nabi bagi tahu dia, kalau kamu solat, maka solat mulalah dengan solat sunat. Muwaddi' itu solat sunat. Ya, kerana solat sunat tu akan menenangkan kita, tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau kita ambil wuduk kan, ya, kita tengok imam dah angkat takbir, ya, dah baca surah dah. Berlari, jangan berlari, tuan-tuan. Ya, tenang-tenang saja. Kalau kita sempat rukuk dan bersama dengan imam, rukuk dan tumakninah bersama imam, rukuklah. Kalau tidak, kita tambahlah 1 rakaat. Kalau tertinggal 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Jangan kelang kabut. Ya, Nabi biasa menegur. Ya, sebab tu solat sunat dipanggil solat muwaddi'. Ya, solat muwaddi' ni makna solat yang kita panggil yang voluntary, solat sunat lah. Ya, yang dia akan menenangkan kita. Sebab kita ambil wuduk, ya, kita solat sunat. Allahu akbar, solat sunat. Tenang-tenang dulu. Ya, bila habis solat sunat bagi salam, tunggu sekejap, iqamat, baru kita sembahyang fardu. Ya, jadi hati itu dah tenang. Ya, sebab kalau kita kelang kabut, angkat takbir, baca Fatihah pun kelang kabut. Ya, kemudian apa lagi, tuan-tuan? Wala takallam bi kalamin ta'tazir minhu. Ya, dan jangan kamu mengatakan sesuatu yang boleh membuat menyesal pada hari esok. Jangan sampai macam tu. Ya, sebab mulutnya memang sedap, tuan-tuan. Ya, kita cakap lepas aje. Ya, kadang orang sakit hati, rasalah kita kata. Ya, tapi kemudian kita menyesal. Ya, jangan sampai kita membuat ataupun mengatakan sesuatu yang esok kita akan, sayanglah saya ni ustaz dah terlanjur cakap, tu susah tu, tuan-tuan. Jadi lebih baik jangan. Ya. Kemudian apa kita panggil, ya, yang wa ajmi'ul ya'as. Ya'as tu maknanya yang akan membawa kepada penyesalan. Ya, amma fi aidin nas. Ya. Dan juga, ya, buangkan keinginan, maknanya perasaan ingin mendapatkan harta orang lain. Tak payah, tuan-tuan. Kita tengok orang pakai kereta besar, ya, jauh besar daripada kereta kita, ya, patutnya kita, ya, I'm happy for you. Ya, alhamdulillah, ya, Allah bagi nikmat kepada kamu. Ya, jadi dia pun tak menyusahkan kita, sekali-sekali kita boleh tumpang kereta dia pun dah bagus dah cukup, tuan-tuan. Ya, kalau dia susah, dia datang minta tolong pada kita pun payah. Ya, tapi dia senang. Dan kesenangan dia tu kita boleh tumpang pun kadang-kadang. Ya, paling kurang tumpang gembira, tuan-tuan. Itu jauh lebih baik. Ya, dan dia akan menenangkan kita daripada kita, dia macam mana dia boleh pakai kereta besar ni, ya. Wahal pangkat dia sama dengan pangkat kita. Ya, ilmu dia pun lebih kurang ilmu kita, seniority pun lebih kurang sama. Macam mana dia boleh, kalau macam tu susahlah, tuan-tuan. Ya, sebab itu kita jangan berkeinginan, ya, untuk memiliki sesuatu yang ada pada orang lain. Ya, itu tak qanaah nama dia. Ya, tapi kalau kita kata alhamdulillah tu nikmat Allah bagi pada dia, mungkin satu hari nanti aku dapat. Kalau tak dapat pun Allah akan bagi yang lebih baik dalam bentuk yang berbeza. Kalau macam tu selamat kita, tuan-tuan. Okey, selesailah kita, tuan-tuan, ya. Untuk hari ni laju-laju sikit, sebab kalau tidak, ya, kita tak selesai. Kita nak masuk bab lain untuk akan datang, tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan, tuan-tuan. Ya. Ada apa? Ya, Datuk. Datuk Osman, ada apa tu? Macam nak tanya soalan? Masih Tak ada, ya. Okey, yang lain Kak Masyitah ada apa? Haji Mat Syah ada apa? Tak ada ustaz, tak ada. Ya, Haji Asy'ari ada apa, Haji Fuad? Silakan. Alhamdulillah tak ada ustaz. Tak ada, ya. Hari ni kita Haji belum ada buku ni, belum ada,
Buku ni lah, ya, buku akhlak ni. Ya, kalau yang belum ada, beli online aja lah tuan-tuan. Sebab kalau Dah tuan-tuan ada tak ada buku ni banyak. Dah ada alhamdulillah. Okey, ada lain silakan, ya. Siapa tu? Ya. Ada apa nak tanya? Datin Lin, ada apa Datin Lin? Ya. Ustaz. Ya. Kalau kita refer balik pada page 336 yang Allah menghilangkan fungsi telinga pada Rasulullah SAW sehingga Ya, akhirnya dia tertidur. Mm-mm. Jadi benda ni macam Allah tak bagi Rasulullah SAW untuk macam terlibat dengan benda-benda lara kan Ustaz kan. So tapi ada satu kejadian whereby saya rasa pagi raya mungkin yang Aisyah dia menyanyi dengan bergendang dengan kawan-kawan dia dan bapa dia Abu Bakar tak bagi, tapi Rasulullah SAW cakap biarlah, ini kan hari perayaan. So as though dia nampak macam contradict ke macam mana Ustaz? Atau macam mana? Muzik Yalah, tu kalau allow dalam Islam ke tak? Jadi kalau kita tengok, satu dilarang, ya, Nabi Ya. personally itu berlaku pada baginda lah kan. Sebab Allah menjaga sungguhlah Nabi ni, ya. Tapi bila apa kita panggil, when it comes to apa kita panggil public concern, ya, cerita yang berkait dengan macam tadi, ya, sebab Aisyah, sebenarnya Aisyah bukan Aisyah yang main alat alat muzik tadi, ya, musical instrument tu sebenarnya ada 2 orang budak perempuan, ya, hamba sahaya 2 perempuan, ya, yang menyanyi, ya, di tempat Nabi. Sebahagian sebut cerita tu berlaku pada hari raya haji. Ya, maknanya Nabi berada di Mina, ya, di apa kita panggil khemah yang dibuat khusus untuk Nabi dan bersama Aisyah, ya, dan dijemput pagi itu 2 perempuan, ya, yang dikatakan memukul rabana ke macam tu, ya. Tetapi yang pasti dia menyanyi. Datang Abu Bakar, ya, Abu Bakar tak setujulah, ya, sebab Aisyah buat tu ketika Nabi ada, ya. Mungkin Abu Bakar pernah, ya, dia tahu cerita Nabi ditutup fungsi telinganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Nabi kata biarkanlah kerana hari ini adalah hari raya, ya. Satu situasinya hari raya, hari gembira, ya, dan tidak melampaui batas, ya. Jadi maksudnya tidaklah sampai ke peringkat tak boleh langsung. Sebab kalau kita tengok perbincangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun tentang persoalan muzik ni, ya, dia ada peralatan, ya, alat-alat tertentu yang dibenarkan, ya, dan dia ada yang tak dibenarkan. Gendang tu boleh, tapi gendang yang macam mana tu boleh tengok dalam apa kita panggil fatwa-fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang penggunaan alat-alat muzik, ya, ataupun muzik secara umum dalam Islam, ya. Tuan-tuan boleh Google saja, ya, tengok je fatwa-fatwa semasa tentang musical instrument, ya, ataupun tentang muzik dalam Islam tu ada banyak pandangan lah, ya. Kita kena tengok semua pandangan, ya. Mungkin Saudi agak ketat sikit, ya. Ulama-ulama Timur Tengah sebahagian, ya, yang di Saudi tu agak ketat, tapi ulama-ulama yang duduk di negara lain, ya, macam Mesir yang terkenal dengan budaya dia, ya, sebab dia tamadun ribuan, puluhan ribu tahun lah tuan-tuan. Kalau tidak puluhan pun belasan ribu tahun, ya, sebab dia daripada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa tu 1300 tahun before Christ, ya, maknanya belasan tahun, ya, sampai zaman sebelum tu lagi, ya, macam di Iraq, Babylon, ya, zaman Nabi Allah Ibrahim apa semua, tu lama tuan-tuan, ya, tamadunnya tu lama, ya. Jadi benda-benda tu diambil kira oleh para ulama, terutamanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi tadi. Tuan-tuan bacalah, ya. Sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni kita kata dia pertengahan, dia tidak terlalu ketat tapi dia masih menjaga batas-batas, ya, dan dia sangat berpegang teguh, ya, dengan apa kita panggil, ya, dengan sunnah lah, ya, penguasaan Quran dia, hadis dia, ya, dan beliau mujtahid lah, ya, yang boleh berfatwa, dan fatwanya diguna pakai dalam semua bentuk, dalam bidang sosial, ya, dalam bidang kewangan Islam, dalam bidang macam-macam tuan-tuan, ya. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi, ya, Ustaz rasa salah seorang daripada ulama yang kena ambil kira pandangan dia, walaupun bukan dia saja, ada ulama-ulama lain lagi, ya, tapi kita boleh ambil pandangan tersebut. Jadi persoalan Datin Lin tadi, ya, dia 2 situasi yang berbeza. Satu personally Nabi, diri baginda, ya, Allah jaga. Yang kedua bila berkait dengan umat, ya. Pernah berlaku, Ustaz boleh sebut satu lagi peristiwa, ya, semasa ada perkahwinan perempuan Ansar, ya, ini cerita Nabi di Madinah,
Ya, jadi ketika di Madinah Nabi dijemput untuk hadir satu walimah, walimatul urus kita panggil. Ya, walimah tu makna kenduri. Ya, urus berkait dengan perkahwinan. Kemudian ya, Nabi tengok tak ada apa, tak ada bunyi-bunyian, tak ada apa kita panggil, ya, tak ada nyanyian dan sebagainya. Dan Nabi bagi tahu kepada Aisyah bahawasanya orang Ansar, terutamanya orang perempuan Ansar, mereka ni orang yang suka menyanyi, ya, mendeklamasikan syair, ya, macam orang Mekah juga. Ya, cuma orang Mekah ni dia ada budaya yang melampau lah, ya, sebab syair yang dia buat tu memuji perempuan, arak, ya, kemudian benda-benda yang bersalahan dengan syarak. Tapi di Madinah ni jauh lebih baik lah, ya, sebab orang-orang Ansar ni orang-orang Islam, ya, tapi mereka ada budaya yang lama, ya. Dan Nabi kata kita bukan hadir majlis orang meninggal, ya, senyap semua, ya, ni majlis kegembiraan orang kahwin, ya. Jadi Aisyah cari akhirnya mencari beberapa penyanyi, ya, untuk mengembirakan tuan rumah, ya, ataupun pengantin yang sedang diraikan pada hari itu. Maknanya ada lagi hadiah-hadiah lain, ya, yang mungkin satu hari nanti kalau ada peluang kita tengok, ya, bab yang berkaitan dengan dengan fatwa-fatwa semasa, ya, yang diambil daripada panduan Quran dan hadis oleh para ulama Islam. Itu kalau Ustaz boleh respon secara umum lah, ya. Okey, tuan-tuan ada apa? Silakan Ustaz, sebelum kita. Ustaz, tanya sikit. Ya, silakan. Ni sifat karamah ni yang terdapat pada sahabat-sahabat. Ramai ke sahabat yang tak ada sifat karamah ni ataupun sahabat yang tertentu aja yang ada sifat karamah ni? Karamah ni ramai. Haji Mat Syah. Ya, dia bukan Abu Bakar, Omar saja, bukan sahabat-sahabat besar saja. Even sahabat-sahabat yang kadang-kadang kita tak pernah dengar namanya. Ya, contoh ada seorang sahabat, ya, Abu Muslim Al-Khawlani, ya, ni tak terkenal, dia sahabat Nabi. Dia tak terkenal, bukan macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Beliau ditangkap oleh Nabi palsu, ya, di Yaman, dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup Ustaz sebut tadi. Dan dia selamat, ya. Jadi ketika dia sampai ke Madinah, ya, Saidina Umar jumpa dia. Saidina Umar tanya dia, kamu ke yang ditangkap oleh Nabi palsu, ya? Al-Aswad Al-Ansi. Ni bukan Musailamah Al-Kazab, sebab Nabi palsu dia ada ramai. Ya, jadi yang dibakar, ya, dan diselamatkan seperti mana selamatnya Nabi Ibrahim daripada Namrud. Dia kata ya. Ya, jadi maksudnya orang biasa, sahabat Nabi juga, tapi sahabat Nabi, ya. Al-Ala Al-Hadrami, ya. Dia duduk di tengah padang pasir. Ini tuan-tuan, ni kita boleh dapat dalam kitab nanti, ya. Kitab yang Nur Islam Academy, ya, yang Datin Lin punya kelas Jumaat malam Sabtu. Ni nanti kalau zaman Omar nanti ada banyak benda-benda macam ni Haji Mat Syah. Ya, kalau Haji Mat Syah kita panggil berminat, ya, dalam kelas yang Jumaat malam Sabtu yang anjuran Nia, ya, Nur Islam Academy, itu ada penceritaan tentang karamah para sahabat. Banyak tuan-tuan, memang banyak. Tuan-tuan akan terkejut, ya Allah, sampai peringkat begini. Kita duk ingat sahabat-sahabat besar saja, tak. Ya, pertanyaan Haji Mat Syah tu sangat relevan. Sahabat-sahabat lain yang sebab sahabat Nabi ni ketika wukuf di Arafah, ya, zaman Nabi 148,000 tuan-tuan. 144,000. Ramai tuan-tuan. Ya, tapi adakah every single sahabat ni ada karamah macam tu? Tak samalah. Dah tentu lain sahabat lain, ya, tapi boleh tak berlaku kepada orang yang hidup pada zaman lain? Even bukan zaman sahabat pun Haji Mat Syah boleh berlaku. Boleh berlaku karamah, ya, sampai akhir zaman boleh berlaku. Ya, bukan sahabat saja. Macam tu. Sahabat lebih-lebih lagi lah, ya. Tapi boleh berlaku sampai zaman kita boleh. Okey, ya. Okey, kalau tak ada apa, ya, silakan. Terima kasih Haji Mat Syah, soalan yang baik, ya. Kalau tak ada apa, Ustaz serah balik pada tuan-tuan. Ada apa? Silakan. Kalau ada soalan, Kak Mai ada apa? Hari ni malam ni tak ada pertanyaan. Tak ada apa Ustaz, terima kasih. Ya, sama, ya. Jadi kalau tak ada, tuan-tuan, sekadar itulah, ya. Haji Mat Syah, ya, minggu depan kita tadabbur Quran balik kan? Ya, kita buat tadabbur Quran masih surah Sajadah, Ustaz. Ya, kita masih berada surah Sajadah. Tuan-tuan boleh buat persediaan, ya, sebelum kelas minggu depan. Sekadar tu, terima kasih semua. Terima kasih Haji Mat Syah, tuan-tuan dan puan-puan, Haji Nazri, ya, yang bantu mengendalikan program kita, dan semualah yang terlibat malam ni. Tuan-tuan tolong baca balik, ya. Setiap kali kita habis kelas, tuan-tuan baca balik. Tadi muka surat 335 sampai selesai lah. Ya, Ustaz agak laju sikit malam ni sebab
tak nak tangguh lagi tuan-tuan. Ya cukuplah. Kita ifah ni dah lama, banyak minggu dah. Ya. Kita nak masuk tentang tuntutan bekerja pula. Ya, ni masih lagi sifat-sifat mahmudah. Ingat lagi tadi Datuk Osman tanya, ya, sifat-sifat Nabi ni ataupun sifat umat manusia terbahagi dua. Ada sifat mahmudah, sifat terpuji yang kita kena follow. Satu lagi sifat mazmumah. Mazmum, ya, mazmumah yang tercela yang kita kena tinggalkan. Ya, tuan-tuan baca balik, mudah-mudahan ada manfaat. Sekadar tu, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya sama. Haji Terima Nazri. kasih semua. Terima kasih Nazri. Ustaz. Ya sama. Ya. Terima kasih. Haji Maktab. Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah. Sama-sama. Terima kasih Hati.